Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Dan biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini. Ya Kak Nak. Hari ini, pagi ini, pagi Jumaat. Pagi Jumaat hari ini bukan nak membicarakan satu tajuk, satu tajuk yang khusus. Tajuk yang khusus kita tetap saya akan insya-Allah akan adakan live pukul 10 nanti. Tapi pagi ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat saya. Hari ini 26 hari bulan, hari Jumaat, yang salah Jumaat, ya Kak Nak, salah Jumaat, yang pernah bersama dengan syarikat saya dulu. Saya Untold Story. The Little Titanic. Assalamualaikum Tok. Moga sehat selalu dan sentiasa dilimpahkan rezeki Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Mutawifat. Terima kasih banyak. Jadi inilah yang nak berkongsi hari ini. Dan kebetulan 2 hari lepas staf saya dulu, kaki tangan saya dalam syarikat Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd. Itu syarikat saya dahulu yang ditubuhkan pada tahun 1997. 1996 1997 ditubuhkan, iaitu di bawah SME, Small Medium Enterprise pada masa itu, di bawah kementerian. Tajuk apa hari ini tu? Nak dengar sambil sarapan. Pagi ni tajuk kita Quote of the Day pukul 10. Pagi ni Atuk nak kongsi mengenai syarikat Atuk dahulu. Bagaimana bangun dan jatuhnya syarikat Atuk. Sebab 2 hari lepas saya berjumpa dengan staf saya, bekas staf saya, ex-staf. Dia rupa-rupanya mereka ini ada buat grup Pelangi Tiara. Itulah nama syarikat saya. Jadi saya nak berkongsi mengenai terutama bagi orang yang berniaga, akan berniaga, boleh mengambil iktibar daripada jatuh bangunnya syarikat Pelangi Tiara. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana mereka invite saya dalam grup staff saya, syarikat Pelangi Tiara. Itu saya nak berkongsi kejayaan dan kejatuhan syarikat Pelangi Tiara sehingga terpaksa dijual. Itulah sejarah kita. Tapi apa yang amat menggembirakan saya, sampai saya tak sangka benda ini sudah berlaku 30 tahun yang lalu. Tapi mereka ini di kalangan staf, mereka bersama dalam satu WhatsApp group, iaitu grup Pelangi Tiara. Jadi di kalangan staf tu, staf saya dahulu ada 126 orang bekerja, berbagai level, operator, technician, line leader, engineer dan sebagainya. Jadi mereka rupanya membentuk satu grup, iaitu WhatsApp group Pelangi Tiara. Jadi saya jumpa dengan seorang staf tu. Dia kata, masih ingat tak Pak Mat? Ingat, Rira saya. Malulah dah dulu lama. Dia sebut Pelangi Tiara. Dia kata nak join tak Pelangi Tiara. So saya kata boleh join Pelangi Tiara. So semalam dia invite saya masuk dalam Pelangi Tiara. Jadi saya nak recall kembali sejarah sebuah syarikat yang didokong oleh anda semua, staf Pelangi Tiara, yang sudi bertukar lumus untuk memajukan sebuah syarikat Pelangi Tiara. Tapi kenapa kita boleh jatuh pada tahun 2000, 2000. Sekarang dah 23 tahun dahulu. 23 tahun dahulu. Itulah, kalau dulu mereka join Pelangi Tiara umur 20, sekarang dah 40 lebih. Dah meninggal pun ramai. Jadi inilah. Jadi pada Atuk nak panggil, dia orang panggil Hajimat. Hajimat, pada Atuk kita nak sebut tajuk hari ini ialah Untold Story,
Pelangi Tiara Little Titanic. Pelangi Tiara is Little Titanic. Bagaimana syarikat Pelangi Tiara ini shrink dalam arus pembangunan sebuah perniagaan apabila krisis ekonomi dunia berlaku pada tahun 1990. Dan sebahagian besar daripada syarikat-syarikat SME pada masa itu telah gulung tikar, termasuk ATO. Dan Perdana Menteri masa itu ialah Tun Mahathir dan Menteri Kewangannya ialah Anwar Ibrahim. Inilah dua orang yang masih ada sampai sekarang. Ya, K. Nizam. Assalamualaikum tu. Handsome pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini buat bicara mengenai Pelangi Tiara. Okey. Syarikat Pelangi Tiara ini atuk bentuk pada tahun 1996 dengan rakan kongsinya ialah sahabat atuk, iaitu Tuan Haji Arif Putih dan juga Datuk Sarif. Itu rakan kongsi kita. Dua orang mereka lah yang bagi fund untuk memulakan modal, dan mereka juga merekomenkan kita untuk kontrak. Syarikat Pelangi Tiara ini aktivitinya ialah telecommunication dan wire harness, iaitu kita terlibat dengan kontrak telekom, membuat telefon static phone, dia panggil telefon kat rumah tu. Telefon kat rumah yang dari itu dulu kan, dia pakai wire tu kat rumah tu. Itulah produk Pelangi Tiara. Jadi kita kontrak di bawah vendor program. Itu pada masa itu, apabila sebut vendor program, memang dijangka sesuatu yang agak safe lah, agak selamat untuk kita terlibat dalam dunia perniagaan. Atuk masuk vendor program di bawah Sapura di Datuk Keramat. Masuk vendor program di bawah bimbingan MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kita masuk vendor Sapura. Jadi untuk membekalkan telefon static phone, telefon kekal di rumah ini. Hai Acik, hai. Assalamualaikum. Kesalam. Jam Rosdi. Wow, apa khabar tu Haji? Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acik jual apa tu? Wow, Acik jual apa? Ini adalah perfume Kasturi Duha. Coba tekan beg kuning tu. Nampaklah apa dia. Tak berapa nampak ke? Tak berapa nampak. Betul lah. Kurang nampak. Okey, kita sambung lagi. Pelangi Tiara ini main objektif dia ialah membuat telefon dan bekal kepada telekom. Tak nak tekan, nanti terbeli semua pula. Nakal. Jadi kontrak yang ditandatangani di antara Pelangi Tiara dengan Sapura dan Telekom, iaitu membekal telefon static phone, telefon yang halo tu, ganggang telefon tu, kepada Telekom di Pantai Timur. Pada masa itu tahun 1990, 91, tahun 96, 97, 98, 90, dah sehingga tahun 2000. Bekalan telefon untuk rumah di Kelantan, Terengganu dan Pahang dibekalkan oleh Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd. Dia beroperasi di Pasir Tumbuh, Kota Baru, di rumah kedai yang diubah suai menjadi sebuah kilang kecil di Pasir Tumbuh, Kota Baru. Jadi dalam bidang telekomunikasi. Production kita pada masa itu lebih kurang 40,000 telefon sebulan. Allahu Akbar. Kuatnya ingatan. Makan apa tu? Makan apa? Jadi itulah sedikit mengenai Pelangi Tiara. Dan dalam kita membina Pelangi Tiara itu, memang kita banyak menggunakan tenaga mahir, di mana pekerjanya adalah seperti saya menjemput Cik Noh ni engineer saya. Saya pergi panggil dia, masa tu dia bekerja di kedai printing, tak ada kerja. Dia elektronik. Sebagai Cik Noh, nak join saya tak? Dia kata nak join. Jadi dia pun join saya. Dia lead production Pelangi Tiara. Ya, Hindu Jaafar.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum. Atuk, cuma singgah. Terima kasih. Terima kasih. Asalkan singgah. Asalkan singgah. Jadi Cik Noh, ini kita nak masuk dalam bab staff pula. Cik Noh adalah di antara engineer yang awal yang join Pelangi Tiara. Join Pelangi Tiara, saya jemput dia. Kemudian staff engineer lagi iaitu Hilmi asal di Pekalan Cepa. Hilmi mungkin kalau dia dengar live ini ataupun dia tahu, mungkin dia boleh join kita. Ilmi semua ni tak ada kontak lah semua. Dan seorang lagi ialah apa dah nama, lupa dah. Sekarang dia jadi pensyarah di ILP Terengganu, atuk dengar. Sebab dia join ILP di Pekalan Cepa, dia join ILP pensyarah di ILP di Terengganu. Itu di antara lead engineer. Dan seorang lagi ialah Tuah, nama Tuah dia. Tuah juga adalah salah seorang daripada engineer. Jadi kita ada 4 engineer, qualified engineer untuk memenuhi sebagai sebuah kilang yang beroperasi dalam bidang elektronik. Acik tahu tak pasal kucing yang sahabat Nabi sukakan kucing tu? Abu Hurairah lah. Abu Hurairah, Abu Kucing. Itu sahabat Rasulullah. Jadi itu adalah tim peringkat engineer. Dan kita juga mengambil staff bahagian account seperti adik saya sendiri, Sumah. Dan kita ada accountant Hadi, Cik Hadi dan arwah dah Cik Hadi ni. Saya nak ilmu dan agama. Cici sama. Jadi Cik Hadi pun dah arwah dah. Dia bahagian account. Dan Salina juga arwah, sudah meninggal. Salina dia juga bahagian account. Dan Rahimah, adik saya, masih ada, buka restoran di Pantai Seri Tujuh. Rumah dia di situ dengan suami dia Zuki yang juga bekerja bahagian membuat kotak, box. Dan staff yang lain bahagian operator. Saya nanti latihan industri kat situ dari Standard Power Supply kat Semenanjung. Ni Acik, doakan. Bagus tu. Saya insya-Allah tu dapat department maintenance tu. Wah, bagus. Jadi dan bahagian staff operator, kita ada lebih kurang 100 operator. Kita ada production line yang menggunakan conveyor, sistem conveyor. Dan kita ada auto incision. Kita buat PCB board sebab pada masa itu board elektronik ni dimasukkan komponen. Sekarang dah canggih lagi lah. Dah canggih. Handphone pun kecil je kan. Everything inside. Semua micro ya. Jadi auto incision yang mana pada masa itu kita membuat loan dengan Bank Pembangunan 500,000 untuk beli satu mesin je, auto incision. Mesin itu dijaga oleh Allah, apa dah nama lupa. Dia memang technician, dia dihantar khusus untuk menjadi mission operator kepada auto incision. Dan kita ada juga kita mendapat bantuan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang bernilai 50,000 untuk membeli solder machine. Jadi PCB board, bila kita sudah buat incision, sudah masukkan komponen, kemudian kita layerkan dengan timah tu. Kita panggil PCB board untuk kita complete kan. Jadi kita tak payah pakai manual. Itu juga semi auto masuk. Jadi apabila production kita, keadaan kita semakin berkembang, maka ada beberapa sistem yang kita amalkan seperti 5S. Sistem 5S kita mendapat pengiktirafan daripada
pusat produktiviti negara. Produktiviti negara, kita dapat 5S, laksanakan 5S sebab pada masa itu begitu popular sekali mengenai sistem 5S. Dan kita juga cuba supaya kita memenuhi standard ISO 9002. Kita cuba dapatkan standard ISO 9002. Jadi sistem kita, SOP kita semua lengkap. Semua lengkap di conveyor, di line balik, production line balik. Maximum production kita the fastest ialah 3 minit satu telefon kita buat. 3 minit, 3 minit. Between 1 to 3 minit rebuk telefon kita buat. Ya Rosnani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah masuk dah. Jadi every minute lah, every minute. Jadi kita keluarkan telefon kita dengan pakai. Apabila peringkat awal kita hanya buat PCB board assembly. Tapi kita telah membuat investment untuk membuat molding, plastik molding, di mana casing telefon tu kita buat sendiri. Jadi kita dah buka kilang baru di Pekalan Cepak, bangunan Mara tu, kilang milik Mara tu yang besar tu, kita buka di situ. Ingat agak target 3K sehari. Betul rasanya. Masa tu 3K sehari kan target kita. Jadi apabila mulanya kita ambil casing daripada Shah Alam, tapi apabila dipersetujui oleh pihak pengurusan, kita bawa mesin daripada Shah Alam ke Pekalan Cepak dan kita buat plastik molding injection di Pekalan Cepak dan kita keluarkan sendiri casing. Jadi dekatlah daripada Pekalan Cepak, assembly di Pasir Tumbuk. Itu dah top lah, maksimum kita pada masa itu pengeluaran kita. Jadi kita ada staff di sana yang mengendalikan mesin molding injection. Jadi kejayaan demi kejayaan kita capai, dan memang kita sudah pun tahun pertama dan tahun kedua kita sudah pun on track untuk pergi listing papan kedua di Bursa Saham Kuala Lumpur. Sebab itu masa itu saya telah membuat keputusan untuk mengambil Kupus Libran. Semoga usaha tu sentiasa sukses dengan izin Allah. Amin. Kita ambil Kupus Libran, iaitu sebuah chartered accountant untuk memastikan akaun kita itu memenuhi syarat BSKL. Itu kita punya ambition lah, kita nak capaikan supaya disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Itulah Pelangi Tiara Malaysia Senang Berhad. Jadi tahun pertama kita qualify, tahun kedua kita qualify. Jadi kita cuba mencapai. Sebab kalau 3 tahun kita qualify, profit 1 juta minimum, 1 juta, maka kita Pelangi Tiara Malaysia Senang Berhad akan dilistingkan di BSKL Kuala Lumpur pada masa itu, pada tahun 1998. 1999. Jadi kejayaan program vendor di bawah MITI ni, Pelangi Tiara Malaysia Senang Berhad adalah salah satu daripada syarikat, salah satu daripada 5 syarikat yang membuat assembly telefon di Malaysia. Salah satu daripada 5 syarikat. Jadi untuk bekalkan telefon kepada Telekom di rumah-rumah yang memohon telefon, line telefon oleh Telekom pada masa itu, di Kelantan, Terengganu dan Pahang, dibekalkan oleh Pelangi Tiara Malaysia Senang Berhad di bawah program vendor bawah Sapura Telecommunication. Jadi kita berjaya bekalkan, dan keluarannya seperti kata Rosnani tadi, iaitu 3,000 satu hari. Keluaran kita target 3,000 satu hari. 3,000 unit telefon satu hari. Itulah target pengeluaran kita. Kita buat delivery sendiri, kita buat dari A sampai Z. Daripada komponen, sehalu-halu komponen, kita assembly board, kita assembly casing semua, dan kita packing, kita box pun kita buat, dan kita masuk dalam crate, kita paku crate apa semua, load lori, daripada lori kita hantar ke Telekom di Terengganu, Temerloh, ikut arahan yang ditunjukkan.
ikut arahan. Jadi untuk kita boleh membekal dengan yang tepat, yang sebenarnya dipinta. Alhamdulillah, hasil daripada kerjasama yang baik daripada semua staf yang bersungguh-sungguh, very committed staff, very committed, dan mereka telah berjaya mengeluarkan telefon 3,000 unit satu hari. Dan sedikit latar belakang mengenai staf. Staf ini adalah penduduk di sekitar Pasir Tumbuh, termasuk di Derdap, di kawasan Pondok, di Gondermi, ataupun di Cica, kawasan Pasir Tumbuh itu sendiri, di Seribung. Jadi mereka inilah yang bekerja. Dia hanya pergi dengan motor, ada yang pergi jalan kaki, pasal dekat kan, kawasan perumahan. Ya, Abdul Wahab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi staf ini adalah dekat, dekat. Dan kita di Pelangi Tiara kita ada kantin juga, minum di kantin. Sistem lain yang kita laksanakan di Pelangi Tiara, di kilang Pelangi Tiara, antaranya ialah kita buat morning prayer. Morning prayer ini di antara kita bergili-gili di antara staf mengambil bahagian untuk memberikan motivasi dan juga baca doa. Di antara staf yang selalu ambil bahagian adalah Azmi. Mungkin dia dengar ataupun tidak dalam grup ni. Dia selalu, dan staf-staf yang lain lah, staf-staf yang lain. Pencapaian kita Pelangi Tiara ini, kita sentiasa dijemput, OT sampai semua malam kalau target dapat. Itulah terus ni, betul, OT itu sampai 10 malam. Dan kita menyediakan van untuk hantar semua pekerja kita, semua pekerja ke rumah, ke rumah-rumah. Itulah komitmen pekerjanya begitu tinggi sekali, begitu tinggi sekali. Dan pencapaian kita Pelangi Tiara ini dengan kualiti produk apa semua, kita setanding dengan syarikat-syarikat lain pada masa itu, sehingga kita sentiasa dijemput untuk mengadakan pameran. Apabila MITI mengadakan pameran di peringkat nasional, kita diberikan satu booth. Jadi kita hantar staf kita pergi untuk mempamerkan produk kita, iaitu produk telefon. Dan oleh kerana Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd tersenarai sebagai salah satu daripada syarikat yang berjaya pada masa itu, di antara kejayaan yang kita capai ialah kita mendapat anugerah Perdana Menteri, anugerah Perdana Menteri pada tahun 1999. Anugerah Perdana Menteri di atas kecemerlangan syarikat SME pada masa itu, yang disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada masa itu. Piala, kita dapat piala. Dan di peringkat negeri Kelantan kita mendapat syarikat cemerlang yang disampaikan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Kelantan. Negeri Kelantan. Pada masa itu arwah presidennya, arwah Nikmah yang menyampaikan piala itu. Dan yang hadir bersama ialah Menteri MITI pada masa itu ialah Datuk Muzaffar Mohamad, yang menyampaikan anugerah kecemerlangan Pelangi Tiara di peringkat negeri Kelantan. Di peringkat antarabangsa pula, Pelangi Tiara sudah mencatat kebolehannya sehingga Pelangi Tiara dijadikan sebagai tempat kursus kepada pelajar-pelajar daripada luar negara. Ada dua pelajar, seorang daripada Myanmar yang ingin belajar mengenai SME, untuk ilmu SME untuk dibawa balik ke Myanmar, dan seorang lagi daripada Tonga, daripada Kepulauan Tonga. Dia juga dihantar ke Pelangi Tiara selama 3 bulan. Jadi dia belajarlah sistem pengurusan, sistem pentadbiran. Jadi wallahualam lah, masih ada lagi atau tidak. Jadi dua pegawai ini daripada Myanmar sudah selesai, dia pun balik. Masa itu dia panggil pertukaran pegawai SME dalam kalangan negara-negara Commonwealth.
Jadi Pelangi Tiara dipilih oleh MITI Kuala Lumpur untuk jadikan sebagai tempat kursus, tempat kursus kepada bimbingan kepada pegawai di negara-negara lain. Trikmat kita juga Pelangi Tiara juga menekankan kepada kuliah agama pada waktu pagi 10 ke 15 minit pada waktu pagi, dan kemudahan lain kita juga sediakan van untuk mengambil dan menghantar pekerja, terutama apabila melibatkan overtime. Kita ambil menghantar. Dari segi staffing, staff kita ada yang kita hantar kursus, ataupun ada juga yang kita buat kursus dalaman. Ya, terima kasih, didoakan semoga terus berjaya. Kursus dalaman. Jadi sungguh cemerlang lah. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Free Monza. Pelangi Tiara Malaysia Senang Berhad, pihak kapitalnya sudah pun 1 juta pada masa itu. 1 juta untuk memenuhi syarat-syarat ditetapkan oleh Second Board Bursa Saham Kuala Lumpur. Jadi kita juga amat bersyukur. Ya, Assalamualaikum Ji dan semua. Waalaikumsalam Pak Ngah. Terima kasih. Ini bukan tajuk, ini bicara mengenai rakan-rakan, mengenai syarikat saya dahulu. Jadi saya nak recall kembali sebab mereka ada WhatsApp group dalam Pelangi Tiara Group. Jadi saya nak recall kembali daripada masa ke semasa, dan kita boleh berbincang untuk dijadikan sebagai kenangan kepada kita semua untuk generasi yang akan datang. Walaupun kita begitu berjaya dari segi kontraknya, dari segi keuangannya, dari segi profitnya, memang kita berada di line yang betul, di track yang betul. Tapi satu perkara yang di luar daripada dugaan apabila berlaku krisis ekonomi. Semua orang tahu, orang lama tahu, Pak Ngah tahu, krisis ekonomi, kejatuhan nilai mata wang, di mana Malaysia sudah dilanda oleh Soros, George Soros pada masa itu. Jadi ekonomi dunia begitu teruk merosot, dan tidak terkecuali Malaysia juga begitu. Apabila ekonomi dunia merosot di bawah Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada masa itu, Tun Daim 98, betul. Jadi syarikat Atuk juga terlibat secara langsung. Kita dengan 125 staf, 125 staf, berbagai jawatan, dan bayaran gaji saja hampir 150,000 sebulan. Gaji staf, semua staf 150,000 sebulan. Jadi apabila production kita, telefon yang kita buat itu 3,000 satu hari, ataupun mencapai kepada 40,000 unit satu bulan, kita bekal kepada Telekom. Tiba-tiba Telekom kata you hold on dulu, sebab krisis ekonomi menyebabkan permintaan kepada telefon daripada rumah ke rumah jatuh teruk. Tidak ada permintaan. Ya, Abdul Wahab berniaga sambil berdakwah, menyampaikan Islam menyampaikan Islam kepada rakan TikTok Tania. Terima kasih terima kasih banyak. Jadi stok dah banyak dah. Stok telefon sudah penuh dah. Tiga stok penuh. Nak hantar tak boleh. Ini yang Atuk belajar untuk berkongsi dengan rakan-rakan. Walaupun kita ada kekuatan keuangan, walaupun kita ada staff yang baik, skillnya, walaupun kita ada mesin yang lengkap sebagai sebuah kilang pada masa itu, tapi apabila kontrak ditamatkan, ini yang teruk. Kontrak ditamatkan sebab telefon pada masa itu tak laku untuk dijual di kedai, sebab tak ada orang beli. Walaupun RM30, walaupun RM20, tak ada orang beli. Sebab tak ada orang nak beli telefon kalau tak ada line. Sebab pada masa itu, tahun 98, 90-an ni, kena ada line baru ada telefon. Sekarang guna handphone, macam sekarang lagi canggih. Guna smartphone untuk buat live.
Jadi dulu kita nak jual telefon, siapa nak beli? Sekarang handphone orang beli. Sebab selain itu berdasar kepada SIM card ataupun internet, menggunakan wifi. Tapi pada masa itu produk yang Atuk buat ialah produk static phone. Jadi kita nak jual, siapa nak beli? Orang tak tukar telefon kat rumah. Sebab selagi boleh dah halo, macam tu. Dia tak tukar. Jadi kita jam. Kita jam apabila kontrak daripada 40,000 sebulan turun kepada 20, turun kepada 10 dan turun kepada tak ada kontrak. Jadi macam mana dengan staff? Itulah kerajaan pada masa itu membuat announcement. Announcement dia kata 3 bulan ekonomi akan recover. Jadi kita sebagai pengusaha, kita percaya dan yakin dengan kerajaan. Ini juga satu pengalaman yang besar yang Atuk nak kongsi dengan rakan-rakan yang terlibat dengan dunia perniagaan. Kerajaan pun kita tak boleh percaya 100%. Kita terduduk sebab kita apabila dia kata jangan buang staf. Ini kerajaan. Dia tak nak rakyat memberontak, dia kata jangan buang staf. Apabila jangan buang staf, gaji kena bayar. Siapa yang bayar gaji? Kita yang bayar gaji, bukan kerajaan. Dia bagi jaminan, Tun Mahathir sendiri bagi jaminan pada masa itu 3 bulan ekonomi recover. Ekonomi recover. Tapi 3 bulan tak recover. You bayangkan 150,000 sebulan. 3 bulan. Makna dah 450,000 cash kita bayar. EPF bayar, SOKSO bayar dan gaji bayar. Itu yang berlaku. 450,000 cash. Jadi profit kita sebelum ini mulai susut. Jadi kita berunding lagi dengan Sapura, berunding lagi dengan MITI. Masa tu MITI bawah Datuk Muzaffar Mohamed. Perdana Menteri Tun Mahathir mengeluarkan dasar. Selepas 3 bulan, 3 bulan lagi kita akan recover. Jangan buang staf. 3 bulan lagi berarti kita terpaksa membelanja 450,000 lagi. Dari segi pekerja, dia bangun tidur je atas conveyor. Bangun tidur. Tak ada kerja. Nak buat tak boleh. Nak buat, nak bekal tak boleh. Telekom tak nak terima. Sedangkan Telekom itu di bawah kerajaan pada masa itu. Maknanya walaupun kita bergantung projek dengan kerajaan, kita jangan bergantung 100%. Itu yang kesilapan besar yang berlaku kepada syarikat Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd. Jadi apabila kontrak putus, kita pun habis gulung tikar. Untung selama ini hancur begitu saja. Hancur. Itu satu pengalaman. Yang kedua, kontrak ini boleh dihentikan oleh Telekom. Telekom tak nak rugi. Telekom tak nak beli. Tak nak beli telefon dalam kontrak untuk letak di store dia. Dia pun kata store kita dah penuh. Kita nak letak macam mana? Jadi dia tak apalah. Telekom Malaysia ni tak apalah. Kan? Dia kerajaan. Yang pegawai makan gaji. Gaji dia tetap dapat. Yang kita ni dengan staf macam mana? Yang ni saya nak berkongsi dengan staf-staf saya, dengan rakan-rakan yang berniaga di sana. Kita dengan staf kita kena bayar gaji duit sendiri. Kita kesian tengok staf. Kita nak terminate, kerajaan kata ekonomi akan pulih 3 bulan lagi. Saya masih ingat perkataan Tun Mahathir, 3 bulan pulih. Cakap sah 3 bulan pulih. Tapi kita yang teranyai. Ini yang berlaku lagi. Jadi kita jangan percaya 100% mana-mana kerajaan pun. Mana-mana kerajaan. Kalau kita terlibat dengan masalah pembelanjaan yang besar, kita kena careful. Atuk dah kena. Jadi ada orang kata, kalau kontrak kerajaan, mewah lah. Itulah. Betul. Mewah. Tapi sampai bila? Jadi ada pro and con. Apabila kita mengeluarkan produk untuk public tanpa kontrak, kita boleh jual di open market. Kadang-kadang itu yang lebih baik daripada yang kita terpaksa jual berdasarkan kepada kontrak. Sebab apabila kontrak tamat, maka bisnes kita pun down. Ini yang dikatakan Little Titanic. Pelangi Tiara pada saya ialah sebagai Little Titanic. Yang tenggelam ialah kerana krisis ekonomi dunia pada masa itu, di mana George Soros sebagai naga mata wang dunia telah menyebabkan negara kita terlibat dengan krisis itu, sehingga terpaksa Tun Mahathir mengikat dolar dengan ringgit. Dolar dengan ringgit. Sekarang pun dah hampir RM4.50 kan sekarang. Dah lebih dah. Dah teruk dah. Jadi terpaksa ikat. Jadi Anwar Ibrahim sepatutnya dia ikat dolar ni.
Dia tambatkan dolar. Kalau tidak akan lebih teruk. Apabila duit kita nilai makin merudum, berarti barangan yang diimport kos semakin tinggi dan produk keluaran kita akan tinggi. Akhir sekali tak ada orang nak beli. Itulah akibat yang berat, yang teruk yang akan berlaku kepada kita. Jadi Pelangi Tiara adalah salah satu daripada syarikat yang terjebak dengan masalah keuangan dunia. Sebab kita confident sangat. Kita masuk di bawah vendor scheme, kita diberi pinjaman, bank datang ke office. Berapa tu ribu nak, bank datang. Bermacam-macam bank datang. Sebab kriteria yang ada pada Pelangi Tiara ini adalah kriteria yang memang mencukupi untuk membolehkan manager bank memberi bantuan keuangan. Jadi pada masa itu kita disarankan supaya mengupgradekan kilang kita daripada labor intensif kepada automation. Upgradekan kepada automation supaya produk itu buat PCB box itu lebih berkualiti pada masa itu. Ya Aim Bas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Jadi tapi kita perlu ingat, kita sebagai company kecil, bermodal kecil. Pelangi Tiara Malaysia Serenberat ni bermodal kecil. Jadi apabila pihak Sapura dalam taklimat, kita ada every month meeting, taklimat ataupun every 2 week kita meeting, kita kena upgradekan sistem pengeluaran kita supaya lebih automation. Ya Abdul Wahab, syabas Tuan Haji Mat. Cara yang sangat menarik, kita boleh menarik anak-anak muda berkecimpung dalam perdagangan. Ya, boleh. Ini pengalaman yang besar. Jadi apabila kita upgrade kilang, kita beli satu mesin 500,000 dengan leasing daripada bank pembangunan. Leasing maknanya leasing lah. Jadi kita dah masukkan kos kewangan pada kita kena bayar interest, kita kena bayar monthly apa semua. Jadi kos production kita akan naik. Tapi kita dah lihat kepada kontrak yang Telekom beri masih lagi cover, margin masih lagi bagus. Jadi kita teruskan sebab kita diarahkan supaya upgrade daripada labor intensive kepada auto incision, kepada automation. Itu yang kita upgrade kilang Pelangi Tiara pada masa itu. Ya DK, Malaysia terbabit dengan IMF 1997. Betul tak tu? Malaysia terlibat dengan krisis keuangan dunia pada masa itu bawah George Soros. Tapi Malaysia tak ambil IMF. Tun Mahathir buat keputusan tak ambil IMF. Tak ambil IMF. Duit ni kita tak ambil. Kita tak ambil. Tun Mahathir dia ikat Malaysia ringgit dengan dolar. Ikat pada masa itu. Jadi kita tak terima dana IMF. Jadi kita terima dana, tak silap saya, daripada Jepun. Tun Mahathir mendapat pinjaman khusus daripada Jepun. Sampai sekarang Tun Mahathir begitu rapat dengan Jepun, sebab dia mendapat bantuan khusus daripada Jepun, Malaysia pada masa itu. Tapi apa yang Atuk nak kongsi, syarikat Pelangi Tiara Malaysia Serenberat ini yang dimiliki oleh Atuk ini terjebak dengan krisis keuangan dunia ini. Apabila kita hanya semata-mata mengeluarkan produk berdasarkan kepada kontrak, ini bahaya. Bukankah George Soros adalah daripada IMF? Betul, George Soros bos IMF lah. Tapi Tun Mahathir tak ambil dana daripada IMF. Tak ambil. Tapi pada masa itu Anwar Ibrahim nak ambil dana IMF. Itu krisis yang pertama di antara Mahathir dengan Anwar pada masa itu. Tapi kita tak kisahlah. Yang penting pada kita pada masa itu, how to survive. Macam mana Pelangi Tiara Malaysia Serenberat ni untuk survive dengan hutang bank kita kena servis, staff kita kena bayar gaji, sedangkan kontrak kita tidak ada. Jadi saya nak menyarankan kepada siapa yang di luar sana yang nak berniaga, jangan terlampau buat bisnes itu terlampau terikat kepada kontrak. Sebab kontrak ini apabila ditamatkan, habis kau. Ditamat. Jadi lebih baik pada Atuk lebih baik survivor dalam sebuah kilang ini, lebih baik open market. Biar kita sendiri mencari pasaran di seluruh dunia. Itu yang terbaik. Sebab pada masa itu pun apabila dalam proses pengembangan Pelangi Tiara Malaysia Serenberat, Atuk telah pergi ke Ghana untuk tubuh
kilang telefon di Ghana. Pergi ke Ghana, sebab pada masa itu TV3 sudah pun, TV3 sudah pun ada TV Ghana, TV3 Ghana. Pada masa itu Telekom Malaysia sudah pun mengambil alih Telekom Ghana, dan Telekom Ghana memerlukan vendor. Jadi dia menjemput Atuk pergi ke Ghana untuk membuat telefon di Ghana. Jadi Atuk pergi ke Ghana. Di antara produk kita ialah static phone dengan payphone. Sebab di Ghana pada masa itu amat memerlukan bantuan daripada Malaysia. Ya Diki, itu yang menyebabkan terbitnya Bond Samurai Jepun, betul. Bond Samurai, betul. Saya ingat Atuk pun sama, betul. Jadi apabila pergi ke Ghana, memang Atuk dah ada partner di Ghana, dan kita sedang buat perancangan untuk menubuhkan sebuah kilang di Ghana, kilang telefon, dengan menghantar equipment missionary daripada Malaysia. Itu planning kita sudah buat. Kita sudah buat. Pada masa itu Tun Daim sudah pun menubuh bank di Ghana. Tun Daim sudah menubuh bank di Ghana, dan ada seorang pengusaha daripada Pulau Pinang. Allah lupa nama dia. Dia sudah ada dokyak kapal di Ghana. Atuk melawat semua tu, dokyak kapal di Ghana. Dia tu jutawan dari Pulau Pinang, pengusaha, apa nama dah. Sekarang dah tak ada lah. Jadi Atuk sebahagian daripada mereka. Daripada mereka untuk membangunkan Atuk dalam bidang telekomunikasi di Ghana. Ya Cik Wahab, perniagaan boleh dijadikan sebagai kerja ibadat. Semoga teruskan berjaya. InsyaAllah, amin. Amin. Ini nak kongsi ilmu lah ni. Kongsi ilmu. Jadi kita sebagai pengusaha, kita sedar apabila kita bergantung kepada satu kontrak, maka risiko kita terlampau tinggi. Maknanya apabila kontrak tamat, maka kita akan habis. Jadi kontrak. Jadi risiko ini benar-benar berlaku kepada pelanggan tiara Malaysia Sdn Bhd pada masa itu. Pada masa itu. Jadi apabila Telekom menamatkan kontrak, maka kita terkapai-kapai. Telefon tak boleh jual. Staff kena bayar gaji, operator kena gaji. Saya berbincang dengan pejabat buruh untuk menamatkan pekerja ini. Dengan berbagai cara lah, tetapi oleh kerana kerajaan pada masa itu memberi jaminan ekonomi akan pulih, dan kita berharapkan Telekom pun dia akan renew balik kontrak kita. Ini gula-gula ni bahaya. Bagi kita yang terlibat dengan dollars and cents dalam membuat keputusan ini, gula-gula dalam bisnes ini bahaya. Dia boleh jadi pahit, dia tidak akan jadi manis. Bayangkan apabila ekonomi lambat pulih, Telekom lambat bagi kontrak, maka setahun lebih Atuk bayar gaji sahaja. Saya bayar gaji sahaja pekerja. Lebih daripada 1 juta. Duit cash saya bayar gaji. Sehingga saya terpaksa surrender. Saya beritahu kepada staff semua, we have to close our factory. Kita tak mampu lagi. Dah tak ada duit dah. Kita nak bayar terus bayar gaji. Sebab kerajaan keep promise, ekonomi pulih, tapi tetap tidak pulih. Tidak pulih sepenuhnya. Yang pulih giant lah. Yang giant company pulih. Yang kita ni SME semua merempak. Atuk yakin ramai yang tertimpa dengan bencana krisis keuangan dunia pada masa itu. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil, yang Atuk nak berkongsi di sini ialah apabila nak mengeluarkan produk, elakkan daripada menjual kepada satu pelanggan. Elakkan daripada menjual produk kita kepada satu pelanggan. Itu betul. Seperti kontrak dan sebagainya. Walaupun kita jual kepada orang awam, tapi elakkan dia kepada satu pelanggan. Sebab kita boleh dimanipulasikan oleh mereka. Mereka boleh stop pembelian, menyebabkan kita akan kolaps dalam dunia perdagangan. Satu. Yang kedua, kita kena pelbagaikan barangan keluaran kita. Atuk dah sedar dah, barang yang dibekalkan kepada Telekom ini tidak boleh dijual di open market sebab tak laku. Tak ada orang nak beli telefon RM20, tak ada orang beli. Sebab lain tak ada. Siapa nak beli kan? Maka pada masa itu Atuk pergi ke Taiwan. Pergi berbincang dengan Taiwan, supaya apa produk untuk SME Taiwan buat. Okey, pada masa itu dia buat power saving bulb.
power saving bulb. Sekarang dah popular kan power saving bulb. Masa itu Atuk telah pun mendapat satu teknologi daripada Taiwan untuk buat power saving bulb. Jadi kita cuba mengeluarkan lampu power saving itu di kilang. Di kilang di Pasir Tumbuh ini. Dan kita cuba buat. Tapi sayangnya kos tu jadi mahal. Seperti power saving bulb 5 tahun dululah. Sampai RM30 satu, jadi mahal. Jadi orang tak nak beli. Berarti berarti kena ada multi skill untuk marketing. Betul. Marketing kena ada multi skill dan produk pun kena produk yang tidak terikat. Kalau tanpa macam kita kata produk Atuk buat telefon static phone. Kalau tak ada line orang tak beli. Itu bahaya. Itu tak terfikirlah pada masa buat kontrak dulu, kita tak fikir benda ni. Kita fikir Telekom Malaysia, kerajaan Malaysia. Kita di bawah MITI. Masa tu Datuk Pai ada. Tuan Mahathir pun bagi. SME. Semua orang bercakap. Confident lah kita kan. Jadi tiba-tiba bila berlaku krisis keuangan dunia, maka sana potong, sini potong, sana potong. Yang terduduk ialah orang kita lah. Kita yang kecil-kecil di bawah ni. Itu satu. Jadi apabila kita jangan bergantung kepada satu klien. Jadi multiplekan klien kita. Multiplekan. Pada masa itu telefon daripada China lagi murah. Macam sekarang pun murah. Dia jual murah. Telefon dia static phone. Jadi kita nak fight dengan China pun tak boleh. Tak boleh. Jadi ini faham tu, faham. Terima kasih. Jadi ini yang kita terpaksa kaji sebab pada Atuk begitu suka, begitu gembira sebab boleh membina satu kilang 100 lebih pekerja dengan manajemen 100% orang Melayu Islam dan produk kita itu kita boleh tambah. Kita boleh increase dan sebagainya produk kita. Jadi kita dah berjalan dengan baik. Tapi oleh kerana krisis keuangan, Telekom stop kontrak, di situ kita jam immediately. Macam lampu tutup switch, gelap terus. Immediately yang berlaku. Kita terkapai-kapai. Kita nak pergi bidang lain pun tak boleh sebab masa krisis keuangan itu semua business collapse. Bukan dalam bidang elektronik dan telekomunikasi saja collapse, semua collapse. Dalam krisis keuangan. Dan hampir samalah seperti apa yang berlaku sekarang. Sampai sekarang pun tak pulih-pulih lah. Lebih kurang begitulah. Hanya Giant saja. Giant hidup lah. Giant macam Proton, TMB, Telekom, Gatri, Highcom. Mereka ni hidup lah. Mereka ni. Tapi yang SME ni, semua and medium enterprise ni, ini yang collect tersungkur ni. Tersungkur. Tapi yang membantukan pembangunan ekonomi negara ialah SME. Kalau di Jepun, SME yang memain peranan untuk menegakkan ekonomi negeri Jepun. Bukan company Toyota, Honda saja, tapi SME itu yang main peranan. Ini idea ini yang dilaksanakan di negara kita. Bila tubuhnya Proton, maka banyak vendor-vendor buat Proton. Ada yang buat lampu, ada yang buat bonet, ada yang buat cermin, ada yang buat signal, ada yang buat safety belt, ada yang buat sun visor. Jadi bercambah SME vendor di bawah Proton. Ini yang dilakukan oleh syarikat Jepun. Dan syarikat Amerika juga melakukan perkara yang serupa. Bahkan buat kapal terbang pun, Boeing pun dia pecah-pecahkan. Sayap orang lain buat, enjin Rolls-Royce buat, kerusi orang buat. Dia macam tu. Jadi satu produk besar akan dikongsikan pengeluarannya dengan syarikat-syarikat yang lain. Jadi inilah yang menjadi pengalaman yang besar kepada Atuk. Satu lagi pengalaman yang Atuk boleh berkongsi ialah kita mesti berani membuat keputusan dalam menutup syarikat. Pada masa itu, Atuk begitu sayang kepada syarikat Pelangi Tiara dan berharap apabila kerajaan menyatakan bahawa ekonomi akan pulih. Jadi kita sanggup membelanjakan. Bayar gaji saja. Staf saya tahulah. Bayar gaji saja. Duduk je. Pergi pagi, balik petang. Pergi balik petang. Berbulan-bulan. Bayar gaji saja. Dengan harapan sebab
kita dah train staff kita ini, pekerja kita dah train. Jadi apabila Telekom renew kontrak, kalau kita nak ambil pekerja baru, kita kena train apa semua, makan masa yang agak lama. Jadi kos lagi. Jadi untuk itu kita sanggup. Kita sanggup, kononnya tak apa, kita maintain you, kita bayar gaji. Ini sesuatu yang silap. Silap. Dalam dunia perniagaan, Atuk kalau katakanlah semasa kontrak yang ditamatkan oleh Sapura di bawah Telekom pada masa itu, bila tamat saja terus Atuk tutup kilang. Masa itu berjuta duit ada. Memang duit banyak masa itu. Jadi kita tutup, dan kita pun tutup kilang kita. Terus tutup kilang kita. Terus tutup. Tapi kita sebagai pengusaha, kita masih lagi berharapkan kepada pulihnya ekonomi negara. Dan komitmen ini diberi oleh pemimpin. Jadi kita mengambil, MITI kata tak lama dah, 3 bulan 4 bulan pulih. MITI kata macam tu. Sebenarnya kita di bawah dia, bimbingan dia. Jadi kita mesti dengar. Bagaimana dengan staf? Teruskan bayar, teruskan. Duit kita. Akhir sekali kita yang jatuh. Kita yang habis duit. Kerajaan tak jatuh pun. Kan? Dia kan tak kisah. Dia orang bukan gaji je. YB je. Tak ada apa dia. Kalau rakyat terpilih, jatuh. Naik YB lain. YB juga. Tapi kita, syarikat kita, kalau syarikat kita jatuh, jatuhlah. Syarikat orang lain. Kita bukan naik kerana terpilih. Kita hanya, kita ini naik kerana diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi, satu pengalaman yang besar yang tu nak kongsinya ialah jangan takut nak tutup syarikat. Jangan tunggu tak ada duit baru nak tutup. Banyak kan rakan-rakan saya atau pengusaha-pengusaha kecil ni tunggu tak ada duit. Kenapa kau tutup? Duit dah habis. Jadi apabila duit dah habis, kau tutup, masa tu kau nak bangkit macam mana? Kau nak bangkit macam mana? Tapi kalau kau tutup, kenapa tutup? Bisnes tak ada. Aku nak tutup, aku nak start bisnes lain. Modal ada. Lain tu. Dia lain. Tapi kalau kita mengambil pendekatan, aku dah tak boleh pindah, aku kena tutup. Modal dah habis. Bila modal dah habis tu, dengan kita sekali. Itu yang dikatakan little Titanic. Dengan kapten, dengan kru, dengan semua sekali akan tenggelam. Sebab kita tunggu kapal itu tenggelam. Kita tunggu Pelangi Tierra Malaysia Senembar itu bankrupt. Jatuh. Kita sanggup berada. Hidup semati, sehidup dan semati bersama dengan syarikat. Mati sungguh. Mati sungguh. Itulah dia dikatakan Pelangi Tierra ini pada tu. Ialah little Titanic yang kita harus menjadikan pedoman, panduan. Sebab itu Atuk dalam ceramah kepada usahawan, kepada pengusaha-pengusaha kecil ataupun sederhana atau sebagai konsultan kepada kilang-kilang, Atuk sentiasa memberitahu bahawa syarikat mesti utamakan survival syarikat, bukan utamakan survival pekerja. Sebab pekerja dia boleh pilih mana-mana syarikat. Tapi syarikat tak boleh pilih mana-mana syarikat lain kecuali diri dia sahaja. Kalau dia kolaps, maka habis. Habis. Tapi pekerja, syarikat kolaps, dia boleh bekerja tempat lain. Tapi syarikat, kita terpaksa tubuh syarikat baru, cari dana baru, cari produk baru. Kita start from zero. Kena start from zero balik. Jadi berat. Bukan ringan, bukan perkara ringan. Jadi pengalaman Atuk, pertama, jangan bergantung kepada single client dalam bisnes kita. Bisnes kita. Yang kedua, jangan takut nak tutup syarikat kalau tidak menguntungkan. Sorry. Kalau tidak menguntungkan, kalau dijangka syarikat akan lain masalah, tutup saya. Dan perkara yang ketiga ialah satu single client, single client maknanya Telekom saja, satu kena elakkan. Yang kedua, bila syarikat nampak tak boleh survive je, terus tutup. Pegang modal. Sebab kita boleh buka modal baru, bila kita boleh on balik syarikat yang baru, kita boleh panggil balik pekerja kita. Ini yang Atuk selalu kongsi kepada orang syarikat-syarikat besar yang sedang mengalami merudum supaya cepat-cepat tutup operasi. Dan ini yang dilakukan oleh syarikat-syarikat Jepun, syarikat-syarikat yang multinasional. Mereka sanggup. Kita lihat macam mana Tesco tukar. Kan? Tesco
Tukar kepada apa nama? Lotus. Tesco tukar Lotus. Ni kata di Kuala Lumpur nak tutup lagi apa? IKEA nak tutup. Tapi ada syarikat lain yang take over. Sebab mereka dapat melihat apabila mereka mulai merasai sedikit terjejas dari segi operasi kerana kekurangan permintaan, kekurangan profit, maka mereka undur awal-awal ataupun dia jual syarikat. Begitu juga syarikat Atuk, apabila kita menghadapi krisis, krisis tak ada produk, dana kita dah habis, maka Atuk berunding dengan seorang peguam untuk mencari rakan kongsi untuk let go Pelangi Tiara Malaysia Berhad. Jadi ada jutawan datang berjumpa dengan Atuk. Dia sanggup untuk take over semua hutang apa semua. Atuk jual Pelangi Tiara dengan RM1 je. Dengan syarat hutang RM700,000 dia kena ambil semua. So dia ambil semua hutang dengan bank, pergi sign dengan bank kontrak. Tapi silap Atuknya satu. Walaupun kita syarikat itu, tapi saham Atuk 10% masih Atuk pegang. Itu yang sangkut. Sepatut apabila nak let go, kita let go 100%. You jangan pegang. Sebab apabila kita masih lagi pegang 10%, jutawan yang take over Pelangi Tiara Malaysia Berhad ni, dia apabila dia pun tak mampu nak meneruskan, dia mulai let go. Dan dia ada majoriti saham. Dia boleh buat keputusan sendiri. Dia let go syarikat itu, biar bankrupt. Syarikat Pelangi Tiara Malaysia Berhad bukan bankrupt di tangan saya, tapi bankrupt di tangan orang yang take over. Orang yang take over, jutawan take over. Dia rasa dia boleh buat, dia take over. Dia ambil kilang Pelangi Tiara di Pasir Tumbuh, dia bawa pergi kepada Sungai Petani. Memang planning dia pun bagus. Saya berundur diri, silakan. Planning dia bagus, hebat. Tapi oleh kerana kontrak dengan Telekom masih lagi belum dibuka bertahun-tahun, dia pun tak boleh survive. Tak boleh survive. Tak boleh survive. Jadi kita sudah cuba selamatkan Pelangi Tiara Malaysia Berhad dengan menjual kepada jutawan, tetapi mereka juga tak boleh survive. Dengan alasan tadi. Dengan alasan kontrak tidak ada. Jadi Atuk sudah nampak dah bila kontrak tak, selagi Telekom tidak renew kontrak, maka selagi itulah Pelangi Tiara tidak boleh bangkit. Jadi kita masa tutup atau kita masa jual. Kita jual semua dengan kereta, masa tu perdana apa semua kita bagi semua kepada dia dengan jual hanya RM1 sign kontrak. Tapi dia juga bermasalah. Dia tidak boleh continue dan dia juga let go. Jadi Pelangi Tiara ni meninggal di tangan dia. Di tangan dia. Tapi kita pun sedih jugalah sebab ada 10% menyebabkan hutang-hutang tu masih terpalit kepada kita. Sepatut kita let go 100% pada masa itu. Kita pun masih lagi ada ambitious. Kalau kita let go 100%, mungkin Pelangi Tiara grow, kita tak ada apa pun. Jadi pegang 10%. Rupa-rupa masih lagi bermasalah. Masih bermasalah. Itu di antara pengalaman yang besar yang kita harus ambil iktibar mengenai sesebuah syarikat yang kita kendalikan. Kita kendalikan. Jadi Pak Atuk berharap semoga menjadi panduan dan pedoman kepada pengusaha-pengusaha baru. Tak kiralah apa sahaja yang kita usahakan. Jadi yang lebih baik apabila kita nak buat bisnes ini, biar kita open market. Sekarang menggunakan online. Macam Atuk apabila Atuk terlibat dengan TikTok, dah setahun lebih TikTok. Atuk buat motivasi setiap pagi TikTok pukul 10. Ni pukul 10 nanti 10 nanti kita ada tajuk dia. Cuma hari ini special untuk bekas staf Pelangi Tiara, untuk mendengar, berunding mengenai sejarah Pelangi Tiara yang sebelum ini saya tidak pernah berkongsi dengan sesiapa pun, termasuk staf saya, mengenai kejatuhan, bagaimana Pelangi Tiara itu jatuh, dan bagaimana usaha untuk selamatkan Pelangi Tiara itu saya tidak mampu untuk menampung, walaupun ada jutawan yang sudah pun mengambil alih Pelangi Tiara. Jadi pekerja-pekerja yang mahir, tapi Alhamdulillah pekerja-pekerja yang ada, engineer saya pun semua dapat kerja yang baik. Dapat jadi pensyarah, setengah tu dapat bekerja dengan Radicare, dapat pekerja-pekerja yang baik yang ada kursus teknik daripada politeknik, juga dapat kerja yang baik. Sebab pengalaman bekerja di Pelangi Tiara ini, dia boleh jadikan resume untuk
memohon kerja di mana-mana pun di kelang elektronik dan mereka akan terima. Sebab ilmu yang dia ada, sama ada dia buat PCB box ataupun auto incision ataupun assembly, production line dan sebagainya, ilmu itu adalah diguna pakai di mana-mana factory elektronik di negara kita atau di dunia pun. Jadi ilmu itu boleh diguna pakai. Nah, jadi pengalaman itu, testimoni itu ataupun resume itu boleh dijadikan sebagai satu kekuatan pengalaman saya daripada CJ yang staff kita ada pada masa itu. Jadi di antara nasihat Atuk ialah kalau nak buat bisnes, bermula kecil tak apa, tapi kita mesti mencari satu produk yang jual di open market. Memang jual di open market ini untuk take off, peringkat awal itu agak berat, sebab kita terpaksa fight, kita kena compete dengan banyak. Sedangkan kontrak ni senang, ada terima satu surat, okey, anda dikenaki membekalkan 40,000 telefon setiap bulan kepada Telekom Malaysia. So kita dapat yang tu saja, kita dah marketing kita sudah dah ada dah. Ya Wan, Assalamualaikum jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ada benda tu. Comanya static phone ini, telefon yang tetap ini tak laku di pasaran. Itu saja beza. Dah makan ke dah makan ke canai ke dah makan tu canai. Jadi itulah sebagai satu pengalaman. Hari ini pagi ini bercerita mengenai dengan syarikat Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd di bawah company saya, dimiliki oleh saya dengan kerjasama rakan-rakan di Kuala Lumpur. Bagaimana kita jatuh dengan semasa krisis ekonomi pada tahun 1998-99. Tahun 2000 kita masih lagi survive, 2001 kita jatuh. Kita dah tak boleh bangkit lagi. Telekom pun dah mulai tak beli dah. Sampai sekarang pun dah tak, sekarang lagi dah tak beli. Sekarang semua pakai handphone. Line Telekom pun ramai je. Cuma Telekom sekarang dia tumpu kepada Unify untuk internet apa semua lah. Dan mungkin 5 tahun lagi tak ada kabel-kabel pun. Tak ada kabel langsung. Unify pun tak pakai, Times tak pakai, tak ada apa. Sekarang masih ada kabel kan, kena letak untuk internet apa semua. 5 tahun lagi tak ada apa dah. Semua beli handphone you pakai satellite semua. Tak ada dah. Tak ada apa dah. Tak ada apa. Wireless terus. Sekarang wireless kerana ada wifi. Lepas ini wifi itu pun wireless. Wifi pun. Itulah modernnya. Modern dari segi komunikasi telefon. Atuk cuba juga pada masa itu Nokia mulai begitu popular, 320. 320. Kita cuba juga mendapat kontrak dengan Nokia. Untuk masa itu Nokia mulai buka kilang di Pekalan Cepa. Di Pekalan Cepa dibuka kilang dia, Pekalan Cepa. So kita cuba dapatkan subkontrak, tapi orang putih ni susah sikit. Dia tak begitu yakin dengan lokal. Dia teruskan dengan cara dia. Dan akhirnya kita tengok Nokia pun lingkup. Tak tahu entah ke mana. Yang hebat sekarang Samsung apa semua. Tapi smartphone sekarang bukan boleh dibuat oleh company kecil. Semua billion company kena buat investment besar. Semua auto incision. Semua pakai komputer. Buat pun dengan komputer, dengan robotik, semua robotik. Jadi sukarlah bagi SME untuk terlibat. Jadi SME bolehlah terlibat dalam bidang-bidang yang lain. Bidang-bidang yang lain. Jadi baiklah kita buat perfume, kasturi duha. Kita jual minyak kasturi, senang je. Buat pemuda. Orang pakai bau wangi, selesai. Beli, pakai, wangi, selesai. Sebab wangi ni bila-bila masa orang nak pakai wangi kan. Contoh gitu. Sebagai part-time. Sembang-sembang hari ini ialah mengenai Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd, sebuah syarikat milik Atuk yang akhirnya walaupun sudah mencapai kepada anugerah Perdana Menteri dan mendapat usahawan cemerlang peringkat negeri Kelantan pada masa itu, tetapi akhirnya jatuh kerana kontraknya sudah tidak ada dan kita tidak sempat membuat produk baru untuk survival, untuk kita bersaing dalam arus ribut kewangan negara pada masa itu. Jadi kita cuba, kita terpaksa jual. Jadi Atuk jual Pelangi Tiara dengan RM1 dengan hutang sekali. Kita serahkan kepada mereka. Jadi itulah little
Titanic, bagaimana Pelangi Tiara yang sudah begitu hampir kepada untuk disenaraikan di BSKL, tetapi oleh kerana krisis ekonomi dan penambatan kontrak oleh Telekom, maka Pelangi Tiara juga tersungkur, kecundang. Kecundang, tak boleh survive. Jutawan ambil alih pun tak boleh survive. Jadi tidak mudah, walaupun kita berusaha siang malam berdoa kepada Allah SWT, tapi takdir telah tertulis bahawasanya rezeki kita hanya setakat itu sahaja. Kita redha dengan apa yang berlaku, kita redha dan kita terima dengan qadar Allah SWT. Jadi apa yang baik semua daripada Allah SWT. Jadi Atuk ingin mengambil kesempatan sebagai pengarah urusan kepada Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd, memohon maaf kepada semua staf saya kalau ada salah dan silap. Saya pun kadang-kadang baik, kadang-kadang backing juga. Backing juga. Ada staf saya pecat 24 jam apabila staf yang terlibat dengan masalah. Dan mungkin ada perkara-perkara yang tidak disukai oleh staf-staf saya dahulu. Saya mohon maaf. Dan kalau ada kelapangan, bolehlah bual bicara ataupun mengikuti program saya Quote of the Day setiap pagi pukul 10 pagi dengan tajuk-tajuk berbeza. Jadi kita untuk Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd, jadi cukuplah untuk hari ini sebagai satu sejarah kenangan yang begitu manis untuk Atuk. Kita sudah mencapai kepada tahap yang begitu tinggi. Kita sudah terbang ke Taiwan untuk mencari rakan kongsi dalam elektronik. Kita sudah terbang ke Ghana untuk mencari rakan kongsi dalam pembuatan telefon di Ghana. Dan kita masih lagi gagal untuk meneruskan hayat syarikat Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd. Hanya Allah yang mengetahui betapa kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memulihkan Pelangi Tiara Sdn Bhd. Tapi takdir Allah tentukan. Kita redha, kita sabar dan redha, kita bina yang baru. Semoga cara kita membina itu lebih berhati-hati, hati-hati untuk membina sesuatu yang baru. Mohon maaf kepada semua staf saya yang masih ramai yang sudah meninggal. Kita baca Al-Fatihah kepada mereka dan hadiahkan Al-Fatihah kepada staf Pelangi Tiara yang sudah ramai meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kepada staf yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosa anda semua. Dan kepada staf yang masih ada, yang masih jadi suri rumah tangga atau yang sedang bekerja, Atuk mendoakan semoga sukses dalam hidup masing-masing dan happy family. Apa yang Atuk buat sekarang? Ada juga ramai juga setelah Atuk tanya apa yang Atuk buat sekarang. Yang Atuk buat sekarang ialah pertama sekali setiap pagi pukul 10 lebih kita buat tazkirah pagi, tazkirah duha di TikTok. Di TikTok dan selepas daripada kita tazkirah dalam 1 jam kita Atuk upload di YouTube Haji Mat Atuk. Begitu juga rakaman yang dibuat oleh TikTok ini. Selepas ini Atuk akan upload di YouTube Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Diki kalau belum join, belum subscribe Haji Mat Atuk, boleh subscribe Haji Mat Atuk. Banyak video-video ada di sana. Dan video ini Atuk kenali sebagai Pelangi Tiara Malaysia Sdn Bhd Little Titanic akan menjadi tajuk kepada ini. Jadi apa yang Atuk buat ialah sekarang ini 10 masa bersama family. Dan Atuk juga menjadi konsultan kepada syarikat-syarikat yang nak memajukan seperti sebuah syarikat di Kuala Lumpur, dia nak memajukan syarikat dia macam mana nak buat, how to build up the company. Atuk juga termasuk buat konsultan itu. Ataupun ada juga orang yang minta bagi ceramah macam mana nak memulakan sebuah perniagaan. Begitu juga kita boleh. Ataupun bagaimana nak memulihkan syarikat yang sudah jatuh. Kita ada pengalaman. Jadi kita boleh kongsi. Tak kira apa sahaja bisnes, kecil atau besar. Kita boleh share dan kita boleh kongsi. Itu beda tu. Konsultan kepada usahawan. Jadi usahawan baru, usahawan lama, usahawan yang sudah naik nak memajukan lagi, usahawan yang sudah jatuh untuk bangkit semula, usahawan yang baru nak bermula.
Jadi kita boleh buat berbincang sebagai konsultan. Itu bidang yang kedua. Dan yang ketiga, Atuk juga terlibat dengan bagaimana nak mengenal pasti bisnes baru kepada sesebuah syarikat. Bisnes baru, ruang baru, peluang yang baru, adakah sesuai ataupun tidak. Ini juga Atuk sebagai konsultan introduce kepada kawan-kawan, sahabat ataupun usahawan yang berjaya supaya terlibat dengan bisnes yang tertentu. Seperti bisnes yang selamat sekarang ini, di antaranya ialah walaupun COVID tetapi tetap orang guna. Seperti glove. Lagi mask. Orang tak sangka mask begitu kuat laku, jadi orang buat mask. Betul, sanitizer. Ataupun security. Orang buat security ni walaupun berlaku macam mana, dia masih lagi kena ada security untuk keselamatan rumah dia. Dan banyak lagi lah bisnes yang lain, walaupun berlaku COVID tetapi bisnes itu tetap berjalan. Seperti antara makanan, yang terlibat dengan makanan. Kalau kita tak boleh buka restoran ataupun kita tak boleh buka kepada public, tapi kita boleh buat secara delivery seperti Grab dan sebagainya, Food Panda. Ini adalah contoh-contoh dalam bisnes yang baru. Tetapi bisnes ini akan kekal sampai bila-bila. Jadi siapa yang nak buat restoran, dia boleh buat, dia jual kepada walk-in dan juga dia jual kepada based on call. Kalau tak nak pakai Grab pun tak apa, dia boleh pakai delivery dia sendiri daripada restoran dia ke mana-mana. Mungkin dalam lingkungan 10 km atau 5 km dia boleh buat delivery. Delivery maknanya orang telefon ke kedai, okey saya nak sup satu mangkuk nasi putih. Okey, dia boleh. Kemudian sup satu mangkuk nasi putih mungkin harga RM9, campur penghantaran RM5, RM14. So dia hantar RM14. Itu contoh. Contoh kita kena kreatif dalam marketing. Jadi walaupun berlaku COVID lagi atau perkara yang hampir sama dengan COVID, bisnes itu tetap berjalan. Ini yang kita nak. Dan begitu juga dalam bidang-bidang lain seperti bidang kecantikan. Kecantikan juga tidak sejah sangat. Wanita sentiasa nak cantik. Dalam rumah, luar rumah, yang terpaksa pergi office, yang tak pergi office pun online pun merupakan satu bidang yang lain. Jadi itulah sedikit sebanyak yang Atuk boleh berkongsi. Sekali lagi, selamat berjaya kepada bekas staf-staf Atuk. Dan bolehlah berhubung sentiasa dengan Atuk daripada masa ke semasa. Jika nak dapatkan khidmat nasihat, free khidmat nasihat percuma kepada rakan-rakan yang nak berniaga, sedang berniaga, nak memajukan, nak memulihkan, insya-Allah kita Atuk boleh bagi free consultant, tak ada masalah. Itulah sebagai sedekah jariah kita. Jadi itu cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput Atuk dalam WhatsApp group, grup Pelangi Tiara. Terima kasih banyak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.